Good afternoon everyone. Selamat petang. So kalau suara saya clear, boleh bagi tahu dalam komen. Saya akan mula saya punya press statement. Okay, it's clear. Okay, terima kasih. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Saya ucapkan terima kasih kepada pihak media dulu sebab untuk cover saya punya live, sebab baru-baru ni banyak isu hangat yang tengah berlalu dalam negara kita, isu politik, isu sosial, isu kesihatan. Contoh kes COVID yang semalam 7,800 first time in history, rekod paling tinggi, dan saya harap kes semalam paling tinggi remain same lah, tak akan naik, tapi kita tengoklah macam mana. Dan saya juga nak bawa isu ketidakadilan yang berlaku pada saya sendiri, di mana sebelum saya cakap bagi tahu, saya nak just tengok points balik. Okey, saya untuk orang yang tak kenal, banyak yang ada dalam live, nama saya Prabhakaran, saya ahli Parlimen Batu. Saya antara ahli parlimen yang termuda di Malaysia. Ada rekod. So 3 hari lepas, hari ini 28, 3 hari lepas saya menerima satu surat notis perundangan daripada satu firma guaman. Saya tak nak sebut apa-apa nama. Surat ini daripada wakil peguam daripada Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan ataupun ahli parlimen segamat, Datuk Seri Dr. Santara Kumar Anal Laki Ramanaidu. Surat notis perundangan ini daripada beliau untuk saman saya. Kenapa beliau saman saya? Kerana statement saya yang saya dikeluarkan pada 17 Mac 2021. Statement mana sebenarnya adalah statement berkaitan dengan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan yang melawat negara New Zealand masa tu. The one he was taking leave for 55 hari cuti tanpa gaji tu. So sebab kenyataan saya, dia telah saman saya. Antara perkara yang dia sebut dalam surat ini, dia kata bahawa saya telah merosakkan nama beliau, nama baik beliau sebagai seorang timbalan menteri, seorang sebagai ahli parlimen, seorang sebagai businessman. So saya telah merosakkan nama dia. Oleh itu dia minta 3 perkara daripada saya. Kira-kira 3 itu, satu, dia minta saya mohon maaf pada dia dan masukkan ataupun publish saya punya permohonan maaf itu dalam 3 surat khabar, national surat khabar. Perkara kedua, dia minta saya written undertaking not to repeat the matters complained of. Minta saya tulis satu surat kepada dia supaya saya tak akan sebut apa-apa perkara berkaitan ini. Perkara ketiga, sebab saya merosakkan nama dia, dia minta compensation sebanyak ganti rugi lah. Ganti rugi sebanyak 20 juta. 20 juta. So saya kena carilah 20 juta ni. So inilah perkara yang ketidakadilan yang berlaku pada saya 3 hari lepas. Saya terima surat ini pukul 1 petang semasa saya berada dalam pejabat, dan memang saya rasa saya ni dibuli dan
ditekan oleh seorang ahli politik ataupun ahli politik gergasi ataupun deputy minister who is abusing his power. Saya sebenarnya hanya criticize seperti mana orang awam dan juga banyak ahli politik lagi yang buat banyak kenyataan untuk criticize Timbalan Menteri sebab lawatan dia hampir 3 bulan di New Zealand. Kenapa orang criticize kenapa orang criticize Timbalan Menteri Edmund Zantara? Sebab beliau mengambil cuti tanpa gaji. Dia cakapkan tanpa gaji, okeylah, tanpa gaji, untuk melawat keluarga dia di New Zealand. Saya membuat kenyataan masa tu, bertanya kepada Timbalan Menteri, adakah penting Timbalan Menteri untuk melawat New Zealand selama 55 hari semasa COVID-19 ni terlalu serius di negara kita? Adakah kenyataan tersebut adalah salah? Saya sebagai seorang ahli parlimen boleh tanya soalan, criticize sebegini dan boleh dapat surat saman. Kalau orang awam macam mana? Ini menunjukkan hak bersuara. Alamak, pun jatuh. This shows my rights to speak is being abused, I can say. Banyak orang tanya soalan. Saya, kalau tak silap saya, mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib pun ada keluar kenyataan berkaitan. Bukan saja Datuk Seri Najib, banyak pemimpin politik. Kenapa mereka ni tak dapat surat saman? Hanya saya seorang saja dapat surat saman. Kalau saya sebagai seorang ahli parlimen tak boleh nak bersuara, tak boleh nak criticize seorang Timbalan Menteri, rakyat pun tak boleh. Kalau macam tu, siapa yang boleh? Adakah kerajaan ini tidak membenarkan rakyat untuk bersuara terhadap mereka yang selalu double standard dalam macam-macam isu? So, isu berkaitan saman ini hanya bagi tekanan dan satu cabaran kepada saya untuk tidak menjalankan tanggungjawab terhadap pengundi-pengundi saya. So, saya nak bagi tahu di sini, saya akan take on lah this issue. Saya pun ada bincang dengan peguam-peguam saya dan kita pun akan hantar surat secara profesional, surat reply kepada peguam Edmund Zantara, supaya kita akan, itu nanti saya akan bagi tahulah. So what else? So perbuatan Timbalan Menteri ini hanya membuli, menekan dan menakutkan saya supaya saya tidak bangkitkan apa-apa ataupun saya tidak tanya apa-apa soalan berkaitan isu. I think he is just to avoid me. He is threatening me, and my freedom of speech is being in this country. When we speak about our rights, I think there is always pressure on us. This is one of the proof lah. I think to sue me for 20 million is a lot lah. So I will face them in court. Saya akan berlawan sebab ini adalah satu keadilan bagi orang untuk bersuara. Kalau you nak saman seorang yang bersuara ketidakpuashatian terhadap kerajaan ataupun mana-mana menteri atau timbalan menteri, untuk saman ini bukan satu solution. Kalau you nak samanlah semua orang dalam Malaysia. Betul atau tidak? Saya selaku ketua AMK telah membuat satu kenyataan untuk untuk seluruh rakyat, bukan saja untuk ahli kawasan saya sendiri saja,
untuk seluruh KL. Sebagai timbalan Menteri Wilayah Persekutuan dan saya sebagai ahli parlimen Wilayah Persekutuan, saya ada hak untuk tanya soalan kepada menteri atau timbalan menteri wilayah. Kalau dia sudah hilang, mestilah kita nak cari. Banyak isu yang belum selesai. Masa tu ada kebakaran di kawasan saya. And masa tu saya cari timbalan menteri, tak dapat. Lepas saya dapat artikel daripada Sarawak Report. Sarawak Report yang mula-mula keluarkan ini. I was very disappointed when we have a lot of issue in the kawasan. Dia boleh ambil cuti tanpa gaji pergi melawat keluarga bila penduduk di sini, warga negara Malaysia di sini tak dapat melawat keluarga mereka. So this is the problem where saya bongkarkan isu ini. Lepas tu timbalan menteri boleh saman saya. So this is not a right for this country lah. So saya harap pihak media yang menonton live ini akan bangkitkan isu ini dalam media supaya ini terus terang ini adalah satu kes bully lah terhadap seorang ahli politik yang pemegang jawatan dalam kerajaan membuli seorang ahli parlimen termuda di Malaysia. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.